Sejahtera, ucap terima kasih pada media untuk membuat liputan dan laporan berkenaan dengan keputusan PRN Johor yang sudah pun diumumkan oleh SPR. Pertamanya, sebagai parti yang mengambil bahagian dalam pilihan raya negeri menerusi sistem demokrasi berparlimen dan hak rakyat untuk membuat keputusan mengundi. Jadi PN menerima dan bersyukur kerana kita telah dapat memenangi 3 kursi DUN, iaitu DUN Bukit Kepong, DUN Endau dan DUN Maharani. Jadi saya nak ucapkan tahniah pada semua calon-calon kita yang bakal menjadi yang bohong. Telah pun didapatkan dalam pilihan raya ini di beberapa kawasan tertentu, di zon tertentu, nampaknya sokongan pada parti kita ni walaupun baru agak baik, menarik, ya, bermakna bahawa kempen yang telah pun kita laksanakan dalam tempoh PRN ini telah menarik perhatian rakyat negeri Johor, tetapi tidak mendapat cukup bilangan untuk tilt the balance ataupun make the change happen. Jadi ini satu petanda bahawa kita diterima tapi tak sebesar yang kita harapkan, dan perjuangan kita ini terbatas hanya dengan keputusan yang secara umumnya tidak memihak kepada Perikatan Nasional. Jadi saya nak ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih pada semua pengundi-pengundi yang telah memberikan sokongan pada Perikatan Nasional. Jentera pilihan raya yang dipimpin oleh Datuk Seri Hamzah sebagai pengarah dan dibantu oleh Datuk Taqiyuddin dan rakan-rakan yang lain yang telah menggerakkan seluruh tenaga kerja di semua peringkat. Jadi ramai yang terlibat di bawah itu yang telah bekerja keras, termasuklah daripada pemuda Perikatan Nasional, wanita Perikatan Nasional, pimpinan-pimpinan parti-parti komponen daripada Bersatu, PAS dan juga Gerakan, dan di peringkat yang telah terlibat itu saya kira telah pun mengorbankan banyak tenaga masa mereka untuk mencapai keputusan yang kita saksikan pada hari ini. Jadi itulah saja yang saya nak sebutkan. Kalau ada apa-apa soalan. Saya tidak pasti sebab musababnya perkara itu berlaku. Ialah ada yang kata kebimbangan pasal Omicron ataupun masalah-masalah tertentu yang lain. Walaupun pilihan raya ini diadakan pada hari tidak bekerja, hari Sabtu terutamanya. Tapi perkara-perkara ini kita akan halusi, dan ini hak mereka, terserah pada pengundi lah untuk membuat keputusan sama ada mereka nak ataupun sebaliknya. Alright. Menteri, komen sikit pasal PN gagal pertahankan kursi Gambir yang Tanjung Litan. Ya, bukan gagal di situ saja, tapi dia tempat yang kita harap boleh menang. Ya, walaupun begitu yang diharapkan sebelum ni yang dijangka. Ya, kita ada strategi kita juga, ya, untuk menentukan kemenangan kita. Saya tidak rasa terlalu terkilan kerana sebenarnya sebagai saya sebutkan tadi, kita sudah dapat inroad. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, we have got inroad, we have tractions dari segi partisipasi kita dalam pilihan raya ini. Walaupun kita parti baru, simbol ni pun mungkin sebahagian pun kenal, ada sebahagian yang tidak berapa mengenalinya. Walaupun tokoh-tokohnya semuanya kita ambil kira lah. Right? Encik, satu lagi pertanyaan PRN ni, kita nanti akan ambil tanggungjawab atau... Ya, saya bertanggungjawab. Saya tak ada masalah.
kalau mereka kata tak apalah, saya tak payah pegang lagi. Itu adalah satu amanah yang saya pikul. Jadi kalau ada ahli parti yang rasa terkilan, saya telah buat apa yang terbaik. Saya fikir semua kita bekerja keras sampai tak cukup tidur. Jadi bagi saya tidak apa. Ini adalah salah satu daripada orang kata cabaran yang kita perlu hadapi. Tidak mudah. Kita tahu kita come in as underdog. Ya, kita bukan itu. Yang dahulu pun wakil kita yang menang pun ialah atas tiket parti yang lain, bukan atas nama Perikatan Nasional. Jadi ada tapi apa pun keputusan ini kita terimalah. Jadi kalau tengok bahan pilihan raya umum makin panas lah. Kalau saya tengok mungkin UMNO akan sekarang membubarkan parlimen. Yang terdiri daripada Bersatu, PAS dan STAR dan PBS, termasuklah rakan kita di Sarawak, bilangan kita adalah lebih besar, iaitu 72 ahli parlimen. UMNO hanya mempunyai 42 ahli parlimen. Jadi kalau ikut dari kedudukan itu bermakna untuk menunjukkan situasi yang agak stabil supaya politik negara tidak akan berhadapan dengan isu-isu lain dan masalah COVID dan sebagainya, maka itulah yang telah pun kita persetujukan. Tapi saya nak sebutkan juga persetujuan itu adalah atas dasar beberapa perkara yang kita sepakati antara Perikatan Nasional dan yang amat berhormat Perdana Menteri. Satu daripada perkara yang kita persetujui ialah bila mana Perdana Menteri nak buat keputusan untuk nak membubarkan Parlimen ataupun dapat perkenan agung untuk bubarkan Parlimen, maka beliau hendaklah berunding dan berbincang dulu dengan pemimpin tertinggi dalam Perikatan Nasional. Jadi itu apa perkara yang telah pun kita setujui. Apapun kita dari sudut kita ni, kita harap apa yang penting ialah bagaimana dalam situasi yang masih belum selesai. Proses pemulihan ekonomi baru bermula, masalah COVID, Omicron agak masih mencacak besar. Jadi langkah-langkah sebegini perlu diambil kira lah. Apapun kalau dah disebutkan tadi, kita nakkan Perdana Menteri berbincang dengan kita harap ini akan dilakukan sebelum apa-apa keputusan dibuat tentang perkara itu. Terima kasih. Sedia mengambil beliau tu tarikan dia berdasarkan jawatan dalam PN tu. Apa dia? Dan si dia sedia mendapatkan jawatan dalam PN. Apa dia? Dan si sedia mendapatkan jawatan dalam PN. Buka lemas tu, tak boleh dengar. Dan si sedia mendapatkan jawatan dalam PN. Saya bersedia bila-bila masa kalau ahli parti buat keputusan begitu, pasal apa kedudukan saya itu ada persetujuan daripada rakan-rakan pimpinan dalam Perikatan Nasional. Kalau dia kata nak tukar, saya terimalah keputusan, tak ada apa-apa. Kita mengamalkan sistem demokrasi, jadi hak itu penentunya bukan saya. Ya, ada parti ataupun pimpinan dalam parti-parti komponen Perikatan Nasional. Dan mungkin akan pertimbangkan bersama dengan blok pembangkang lain ke misalnya? Kita belum bincang perkara itu. Kita belum halusi, kita baru aja menghadapi masalah di Johor. Kehadapan tu saya tak boleh nak bayangkan apakah kemungkinannya. Jadi itu yang saya nak jelaskan. Ada lagi? Alright.